Hadirin yang dihormati, bagi membuka tirai ucapan, majlis dengan sukacitanya menjemput Yang Berusaha Tuan Haji Sulong Jamil Muhammad Sharif, Ketua Peneroka Kebangsaan Felda untuk menyampaikan ucapan aluan. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudara-saudari pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Yang amat berhormat Datuk Seri Diraja Tan Sri Haji Mahyudin bin Haji Muhammad Yassin, Perdana Menteri Malaysia. Yang amat berhormat Datuk Seri Ahmad Faizal bin Datuk Azumu, Menteri Besar Perak Darul Ridwan. Yang berhormat Datuk Seri Mustafa bin Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Bahagian Ekonomi. Yang berhormat Encik Khairi Jamaluddin, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi. Yang berhormat Tuan Atur Joseph Kurup, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Yang berhormat Datuk Seri Haji Idris bin Yusof, Pengerusi Felda. Yang berhormat ahli-ahli Parlimen, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, Barisan Ahli Lembaga Pengarah Felda, Pengurusan Tertinggi Felda, terusnya rakan-rakan daripada Jawatankuasa Perunding Peneroka, terusnya tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Pertama sekali, saya mewakili warga Peneroka ingin menzahirkan kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan karunia dan izinnya pada tahun ini kita dapat bersama meraihkan sambutan Hari Peneroka kali yang ke-64. Di kesempatan ini saya mewakili warga Felda seluruh negara merakamkan sekalung penghargaan yang tidak terhingga kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia kerana sudi bersama kami warga Peneroka untuk meraihkan sambutan ini buat julung kalinya selepas mentadbir negara. Izinkan saya, Datuk Tan Sri, saya ingin mengimbas kembali 10 tahun yang lalu di bumi Perolah ini dan di bumi MRSM inilah diadakan sambutan Hari Peneroka kali yang ke-54. Tetapi di masa itu Felda dalam kemewahan. Felda dalam kemewahan 10 tahun yang lepas, dan di akhir-akhir ini kita tengok banyak masalah-masalah yang timbul. Dan pada hari ini harapan warga Peneroka dan warga Felda seluruh negara dengan kehadiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita akan dapat membawa cahaya dan sinar, dan ada cahaya di hujung terowong untuk membawa Felda kembali ke zaman kegemilangannya. Pada 10 tahun yang lepas, saya sebagai Ketua Peneroka Wilayah Perolah ditugaskan, sama juga dengan tahun yang ini, ditugaskan untuk menjadi pilot bagi untuk menjemput Perdana Menteri. Dan alhamdulillah pada kali ini juga dengan izin Allah yang Maha Kaya, mana saya dapat membawa bagi untuk menjemput Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang kita sayangi untuk datang ke Dewan MRSM ini. Jadi itulah harapan daripada warga Felda seluruh negara agar dengan kehadiran julung kalinya selepas mentadbir negara Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dapat memberi sinar dan cahaya yang baru
kepada kami dan kepada Felda untuk kembali ke zaman kegemilangannya. Cetusan adil pengerusi Felda yang baru, Yang Berhormat Datuk Seri Haji Idris Yusof, dalam tak sampai 2 bulan menjadi pengerusi Felda, telah turun ke Padang, turun bertemu dengan para peneroka, sentuhan, menyantuni peneroka seluruh negara, dan baru-baru ini kita di PRK Chini, sentuhan daripada seorang pengerusi yang membuatkan hati peneroka seluruh negara terubat seketika buat masa ini. Jadi alhamdulillah Felda telah bertapak sekian lama dalam tempoh ini, bukanlah satu tempoh masa yang sekejap. Pelbagai cabaran dan dugaan telah kami tempuhi. Daripada jalan merah, debu-debu yang mengeringi kami dahulu, kini kami berdapat bersama menikmati kemudahan yang hampir sempurna dari berbagai aspek kehidupan. Namun tahun ini dunia dikejutkan dengan krisis kesihatan yang menjejaskan seluruh aspek kehidupan, sehingga mendesak semua orang untuk hidup dengan norma-norma baru, dan apa yang kita lakukan pada hari ini. Apabila perintah kawalan pergerakan dilaksanakan, aktiviti pertanian, peneroka dan hasil kebun yang juga turut terjejas. Selain itu terdapat anak-anak peneroka yang diberhentikan kerja berikutan krisis ekonomi yang melanda dunia. Pada tahun 2020 ini, cabaran yang dihadapi sudah tentu berlainan dengan cabaran yang dihadapi Felda seperti yang saya cakap tadi 10 tahun yang lepas. Bersesuaian dengan tema, meneroka adalah perintis, berani, suka cabaran. Felda Lombok Emas adalah cetusan adil ataupun new branding daripada Yang Berhormat Datuk Seri Haji Idris Yusof, pengurusi Felda kita yang baru. Beri tepukan pada Yang Berhormat Datuk Seri Haji Idris Yusof. Kita maklum bahawa kerajaan telah merangka pelbagai plan ekonomi bagi membantu rakyat. Pelbagai bantuan disalurkan supaya rakyat dapat meneruskan kelangsungan hidup. Projek rancangan ekonomi yang diperkenalkan bakal membuka banyak peluang untuk masyarakat peneroka. Felda kini berusaha ke arah melahirkan peneroka yang berdaya saing, inovatif dan progresif. Di kesempatan ini juga saya mewakili seluruh warga Felda mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Banyak peruntukan telah diberikan dalam rancangan ekonomi, dan terima kasih kerana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah meluluskan peruntukan duit raya kita setiap tahun RM300 pada tahun ini. Jadi untuk makluman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, bahawa Felda setiap tahun, peneroka setiap tahun memohon daripada kerajaan untuk duit sumbangan duit hari raya. Jadi bukanlah banyak yang kita fikirkan, adalah sentuhan kasih kerajaan itu amat diharapkan oleh peneroka Felda seluruh negara. Jadi saya percaya dengan bantuan pihak pengurusan Felda, berbagai projek baru akan diperkenalkan di bawah projek rancangan ekonomi bagi membantu memacu pembangunan sosioekonomi Felda dan masyarakat peneroka pada masa ketidaktentuan ekonomi pada hari ini. Hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, saya menyeru kepada semua warga peneroka agar bersatu hati dan bekerjasama dalam membantu pihak pengurusan Felda yang baru ini dalam langkah pemulihan Felda ini. Walaupun media sosial yang ada pada hari ini amat pantas, tetapi ia perlu diteliti kesahihannya. Jangan kita terlalu mempercayai berita-berita terkini tanpa kesahihannya. Inilah peranan yang perlu dimainkan oleh semua kepimpinan peneroka. Segala bentuk maklumat yang diberikan adalah sentuhan, memohon, 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 memohon,
perlu kita sampaikan secara terus kepada peringkat akar umbi supaya perkara-perkara yang tidak diingini tidak berlaku. Peranan kita sekarang adalah bersama-sama menyokong kepimpinan yang sedia ada pada hari ini yang akan membawa Pelda ke satu peringkat yang lebih tinggi. Kami mahu melihat nama Pelda terus meniti di peringkat antarabangsa seperti satu ketika dulu. Kepada barisan pucuk pimpinan peneroka, rakan-rakan daripada Jawatankuasa Perundingan Peneroka, JKKR, GPW, MBFM, CAF, marilah kita bersama-sama berganding bahu dan bersama-sama memikul tanggungjawab yang telah diberikan tanpa mengharapkan apa-apa imbuhan atau pembalasan. Anggaplah segala yang dipertanggungjawabkan kepada kita sebagai satu cabaran dalam memastikan Pelda tetap nombor satu di Malaysia, insya-Allah di dunia. Bagi generasi baru pula, anda mempunyai peranan dan tanggungjawab yang lebih besar. Kepimpinan masa hadapan tergalas di bahu anda. Begitu tingginya harapan kami kepada anda segala barisan kepimpinan di masa hadapan. Jadi sebelum saya mengakhiri ucapan saya pada petang ini, izinkan saya untuk menyampaikan hasrat peneroka-peneroka seluruh negara, warga Pelda seluruh negara kepada kerajaan, khususnya kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya nak bandingkan antara lembaga getah Malaysia dengan industri sawit Malaysia. Jadi untuk makluman Yang Amat Berhormat Tan Sri, peneroka asal generasi pertama masuk ke dalam rancangan Pelda, contohnya di luar, membawa kapak, beliung, gergaji, membuka hutan dan ditanam dengan kelapa sawit dengan semangat yang begitu tinggi, berani, suka cabaran. Mereka telah berjaya menyelesaikan hutang-hutang mereka dengan kerjaan sehingga mereka mendapat suratan hak milik. Apabila peneroka generasi pertama dapat hak milik, umur pun sudah lanjut dan tempoh matang pokok sawit telah hampir untuk ditanam semula, mereka berhutang. Berhutang dengan Pelda. Bila separuh tempoh matang sawit 25 tahun, peneroka generasi pertama meninggal, diambil alih oleh generasi kedua. Ambil alih oleh generasi kedua, bila tempoh matang habis 25 tahun, berhutang lagi dengan Pelda. Jadi hutang ni mengikut generasi. Jadi saya menyarankan, merayu kepada pihak kerajaan supaya dapat mengikuti ses apa yang dipotong oleh Lembaga Getah Malaysia, yang dana itu disimpan oleh RISDA, yang pekebun kecil nak tanam semula ada bantuan daripada kerajaan. Dan begitu juga dengan sawit, dapat dipotong ses ni. Sebab apa saya dipahamkan sekarang ses ini dipotong RM14 satu tan mengikut minyak. Jadi duit itu semua digunakan untuk tujuan kajian. Tak ada satu sen pun untuk dimasuk ke dalam tabung ataupun dana untuk tanam semula. Jadi saya merayu kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri supaya dapat kaji perkara ini, supaya ses daripada hasil sawit dapat disimpan, didanakan kepada agensi-agensi yang dilantik untuk pekebun-pekebun kecil menanam semula sawit, tidak perlu berhutang lagi. Jadi sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih di atas kesediaan
yang amat berhormat Datuk Seri Tan Sri Datuk Seri Diraja Haji Mahyudin yang sudi hadir ke majlis kita pada petang ini. Dan terima kasih kepada semua hadirin yang dapat hadir bersambutan Hari Peneroka kali yang ke-64. Jadi dengan slogan yang baru, saya mohon kita bangun, berdiri bersama-sama saya, kita ikrarkan, dislogankan apa yang telah diilhamkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri pengurusi kita, iaitu Datuk Seri Idris Yusof. Felda Peneroka, Felda Peneroka, Felda Peneroka. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.